Kepimpinan di dalam Islam adalah sesuatu yang menjadi tajuk penting, dan di dalamnya terdapat tunjuk ajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan indikator ataupun penunjuk kepada bagaimana untuk memilih pemimpin. Ianya dapat dilihat daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdaan baginda yang memberi isyarat kepada hal tersebut. Berkenaan dengan kepimpinan, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin, iaitu sunnah khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang 30 tahun pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada 4 khalifah yang utama bersama dengan yang kelima, walaupun kurang popular, tetapi ianya juga termasuk di dalam 30 tahun pertama Khulafaur Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang kelima. Segalanya itu mencukupkan 30 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu sunnah Khulafaur Rashidin? Adakah ada sunnah yang baru? Ada sunnah yang bukan daripada Rasulullah SAW, tapi yang dicipta oleh Khulafaur Rashidin? Tidak, para ulama mengatakan apa-apa sunnah Khulafaur Rashidin itu sebenarnya pun itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbezaan. Hanya asalnya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, sunnah berpegang teguh dengan sunnah Khulafaur Rashidin adalah lebih kepada kepimpinan. Kerana itu tidak disebutkan secara umum. Kalau secara umum sahabat-sahabat Nabi yang lain ada 124,000 Nabi. Itu dalam hadis yang lain Rasulullah kata mereka adalah umpama bintang-bintang. Jika kamu mengambil petunjuk daripada mereka, kamu akan mendapat hidayah untuk kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis ini, sunnah Khulafaur Rashidin, Rasulullah khususkan kepada sahabatnya yang Khulafaur Rashidin, yang menjadi khalifahnya Rasulullah, yang menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang daripada ulama Hadramaut bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau mengatakan maksud daripada hadis ini adalah sunnah berkaitan dengan kepimpinan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menunjukkan bagaimana petunjuk, maka kemudian Khulafaur Rashidin itu melaksanakan apa yang mereka faham, bagaimana untuk melantik pemimpin menurut landasan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita dapati pelantikan di dalam zaman Khulafaur Rashidin berbeza-beza, berbeza antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa dalam melantik pemimpin ini tidak ada satu pattern yang tetap, yang khusus, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nanti apa yang ditunjukkan oleh Khulafaur Rashidin itu boleh menjadi model, itu boleh menjadi contoh kepada umat setelahnya untuk mengambil sunnah kepimpinan tersebut. Ini dipanggil sebagai sunnah Khulafaur Rashidin. Rasulullah kata berpegang teguh kamu dengan gigi geraham kamu. Ya. Kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar menjadi pemimpin? Nama beliau telah dicalonkan lebih awal ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih hidup. Sayyidina Abu Bakar terus menamakan siapa yang menjadi penggantinya, iaitu Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar ketika beliau hendak meninggal, beliau melantik 6 orang yang akan menjadi anggota pemilih.
Bahkan semua sahabat kan semuanya adil, semua sahabat kan semuanya bijak bagus. Tetapi menurut penilaian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam urusan pemilihan hendaklah dipilih yang benar-benar memahami situasi, yang benar-benar bijaksana dan juga hikmah, dan mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi di dalam memilih siapakah pemimpin yang benar-benar layak. Jadi daripada ribuan sahabat yang masih hidup pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjelang hujung usianya, beliau hanya memilih 6 orang yang benar-benar top, yang benar-benar tinggi kedudukan ilmunya. Ya. Ada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, di dalamnya ada Sayyidina Zubair bin Awam, ada Sayyidina Osman, ada Sayyidina Ali, dan yang lain-lain. Ya. Ada 6 orang kesemuanya. Lalu kemudian setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tidak menamakan calonnya. Kemudian Sayyidina Osman dibunuh. Kita tahu cerita tersebut. Lalu Sayyidina Ali ini dilantik oleh satu orang pemilih. Kerana ketika itu berlaku perselisihan siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin. Ianya berikutan juga dengan pembunuhan Sayyidina Osman. Jadi ada perselisihan antara para sahabat siapa yang sepatutnya menjadi pemimpin. Jadi kalau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan juga kumpulannya mempunyai pandangan yang tersendiri, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali dan juga penyokongnya juga mempunyai mempunyai pandangan yang tersendiri. Tetapi ada satu orang yang benar-benar tinggi kedudukannya, iaitu pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang menjadi pemilih, jadi anggota pemilih, jadi seluruh parlimennya diwakili oleh Sayyidina Abbas, mengatakan kepada Sayyidina Ali, hulurkan tanganmu biar aku baiat kepadamu, yakni biar aku angkat kamu menjadi pemimpin. Lalu apabila seluruh masyarakat melihat bahawa pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih kamu untuk menjadi pemimpin, maka yang lain juga akan berbaiat kepada kamu. Ya sungguh, selepas Sayyidina Abbas, pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat dan mengangkat Sayyidina Ali, semua bersetuju dan bersepakat, kan? Walaupun tidak kesemuanya, tidaklah kesemuanya bersepakat, tetapi majoriti para sahabat itu semuanya bersetuju bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu diangkat. Kemudian setelah Sayyidina Ali kemudian jatuh kepimpinan kemudian kepada anaknya, iaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Cuma tidak lama Sayyidina Hasan dalam lebih kurang 6 bulan kepimpinannya, dan ketika itu kekecohan dan juga ada berlaku perselisihan yang kuat pada ketika itu. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, tidak mengapa, biar saya turun daripada takhta dan diserahkan kepada siapa yang sepatutnya layak untuk mengambil kepimpinan ini. Lalu diambil oleh salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya merupakan penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia, iaitu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan apabila daripada Sayyidina Muawiyah bermulanya sistem kesultanan. Ya, sistem kesultanan. Adakah ia terkeluar daripada Islam? Tidak. Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Nabi yang mulia, dan apa yang terjadi pada zaman beliau dan selepasnya daripada sistem kesultanan, sistem kerajaan yang biasanya diwarisi oleh anak daripada ayahandanya. Ini juga adalah termasuk di dalam kepompong Islam. Sistem pewarisan kesultanan yang seperti ini dapat dilihat di dalam Al-Quran. Bagaimana Sayyidina Nabi Daud alaihissalam yang kerajaannya diwarisi oleh anak-anaknya yang tersendiri, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sebab layak. Nabi Sulaiman orang yang layak untuk mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Dan Sayyidina Hasan juga rela untuk melepaskan kepimpinannya kerana melihat orang yang dapat menggantikan beliau untuk meneruskan kepimpinan di dalam komuniti dalam negara Islam ini
adalah juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang adil, orang yang mempunyai ilmu agama yang hebat. Tambahan pula penulis wahyu Rasulullah, iaitu Sayyidina Muawiyah, dan tidak ada siapa boleh mencela Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Walhasil, apa yang telah ditunjukkan sepanjang zaman Khulafaur Rasyidin, ya, ianya adalah suatu contoh dan juga model untuk kita ambil. Pelajaran yang kita dapat daripada sini telah disimpulkan sebenarnya oleh Imam Al-Mawardi, seorang ulama Islam dalam sejarah keilmuan Islam ini, antara ilmuwan Islam yang paling terkemuka ketokohannya di dalam kepimpinan, dalam penulisan karyanya yang berkaitan dengan kesultanan, berkaitan dengan politik, mengikut jalur syariat Islam adalah Al-Imam Al-Mawardi dengan kitabnya berjudul Al-Ahkamul Sultaniyah. Ya. Jadi beliau telah menyenaraikan, beliau telah meletakkan beberapa usul dan juga prinsip di dalam memilih kepimpinan. Tapi sebelum saya ingin menyentuh kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Mawardi, saya ingin menyebutkan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kepimpinan. Ya. Pertamanya, kepimpinan ini adalah sesuatu yang fardu di dalam agama kita. Fardu apa? Fardu kifayah. Maksudnya sebahagian daripada kelompok orang Islam itu perlu memimpin, perlu menjadi pemimpin, dan ada yang dipimpin, ya. Dan Rasulullah hatta mengatakan, kalau kamu berada di suatu tempat, walaupun kamu ada 3 orang, angkat salah seorang daripada kamu menjadi pemimpin. Hatta kamu di suatu tempat ada 2 orang, angkat salah seorang daripada kamu untuk menjadi pemimpin. Hatta jika kamu bersafar, juga angkat daripada salah seorang kamu menjadi pemimpin. Bermakna ayatnya adalah sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam soal kepimpinan, untuk menjawat jawatan pemimpin, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kekuasaan, menginginkan jawatan, padahal kelak ia akan menjadi penyesalan yang besar pada hari kiamat. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kerana apa? Ramai orang inginkan dirinya menjadi pemimpin, tetapi apabila dia tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan tuntas, dengan sempurna, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi sumber penyesalan yang besar baginya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan menyerahkan jawatan kepada orang yang memintanya ataupun orang yang tamak kepadanya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Sungguh pun kepimpinan itu adalah suatu yang besar dalam agama kita. Tetapi untuk menjadi pemimpin, ada beberapa ciri yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpentingnya, tidak ada rasa ketamakan terhadap jawatan tersebut. Bukan menjawat jawatan kepimpinan itu kerana nama, kerana untuk menyandang pangkat, supaya disebut-sebut orang, supaya direspek orang, supaya dihormati orang. Dan ini termasuk dalam penyakit hati hubbul jah, iaitu cintakan kemegahan. Dan itu termasuk dalam hubbud dunia. Rasulullah mengatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Yang cinta dunia itu adalah ibu ataupun induk kepada segala kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, saya teruskan dengan hadis, barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz yang lain, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati di mana ketika matinya itu dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya syurga.